بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi yang berkah ini kita menyambung kembali pembacaan kitab hadis, iaitu kitab hadis 40 tentang amalan yang mudah namun pahalanya melimpah ruah. Supaya kehidupan kita yang singkat di dunia ini, kita boleh lakukan satu amalan dan pahala ganjarannya pula adalah sangat banyak. Hadis yang ke-30 membincangkan tentang zikir yang menghapuskan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man qala subhanallahi wa bihamdihi في يوم 100 مرة خطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري. Terjemahan hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang telah berkata subhanallah wa bihamdihi sebanyak, maksudnya ialah yang bermaksud maha suci Allah dalam keadaan saya memujinya dengan pujian yang hanya untuknya. Jadi bila dibaca subhanallah wa bihamdihi pada siang hari sebanyak 100 kali, nescaya telah diturunkan kesilapan-kesilapannya sekalipun jumlah kesilapannya seperti buih lautan. Jadi buih lautan ni terlampau banyaklah. Jadi disebut dalam hadis ini, bila kita baca subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam sehari pada waktu siang, kita akan diapakan segala dosa, walaupun dosa itu lebih banyak daripada buih di lautan. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Pengajaran hadis disebut kat sini ada 4. Yang pertama, jadikanlah zikir yang sangat mudah ini sebagai wirid harian kita, kerana setiap kita tidak sunyi daripada dosa kecil. Tak? Jadi sesiapa sahaja, sama ada ustaz, tok guru, pendakwah, tidak akan sunyi daripada dosa kecil. Jadi kita amalkan insya-Allah sama-sama zikir ini supaya diampunkan bagi kita segala dosa kecil kita. Yang kedua, menurut para ulama, dosa yang akan dihapuskan oleh zikir di atas hanyalah sekiranya dosa tersebut antara orang yang berzikir dengan Allah Ta'ala. Adapun dosanya dengan manusia, zikir ini tidak akan memadamkan dosanya tersebut. Maknanya nak beritahu dengan zikir ini kita boleh mengampunkan ataupun kita boleh menghapuskan dosa yang kita sendiri lakukan, yang kita buat seorang diri tanpa melibatkan orang lain. Kalau dosa yang kita buat melibatkan orang lain, kita menzalimi orang lain, kita mencuri barang orang lain, tak mesti untuk diapakan dosa kita sampaikan balik, berikan balik hak mereka yang kita telah ambil. Yang ketiga, guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani Al-Husaini mengatakan bahawa hadis ini menunjukkan bahawa umat Islam adalah umat yang sangat dirahmati oleh Allah Ta'ala. Menurut beliau, kaum muslimin sekurang-kurangnya akan mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi di dalam rukuk sebanyak 3 kali, dan akan mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sebanyak 3 kali di dalam sujud mereka, yang dua zikir tersebut sangat hampir dengan lafaz zikir yang didatangkan di dalam hadis ini. Kenyataan beliau ini menunjukkan bahawa di dalam solat fardu sahaja dalam masa satu hari, seseorang muslim akan mengucapkan zikir ini sebanyak 153 kali. Tak, kalau kita tambahlah, dalam sehari itu 5 kali solat. Dalam setiap solat tu ada beberapa kali sujud, beberapa kali rukuk. Tak, jadi dibaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, yang mirip dengan apa yang telah disebutkan oleh baginda Nabi.
Ini belum lagi ditambah dengan zikir yang dibaca di dalam solat sunat. Maka ini bermakna setiap hari seseorang Muslim itu bersih daripada dosa-dosa kecilnya. Itu menurut Maulana Syekh Yusri Al-Jabr, hafizahullah ta'ala. Yang keempat, guru kami Fadilat Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani Al-Husaini sewaktu menghuraikan hadis ini berpesan kepada kami agar jangan sesekali kita memandang hina dan melakukan kejahatan kepada sesiapa sahaja Muslim walaupun dia jahat orangnya, kerana walau jahat bagaimanapun dia tidak akan melakukan dosa setiap hari sebanyak buih di lautan. Tu pandangan seorang guru, seorang murabbi. Maka apabila dia melakukan sahaja 5 solat fardu, dia sudah bersih daripada dosa-dosanya. Jadi kita jangan pandang hina, pandang lekeh kepada orang lain. Walaupun kita ni ustaz, tok guru, tok syekh, ataupun kita ni kaya-raya, kita jangan pandang hina kepada orang lain, orang miskin, orang yang kerja sapu sampah, angkat sampah, kutip sampah depan rumah kita dan sebagainya, jangan pandang hina. Boleh jadi mereka lebih rapat hubungan mereka dengan Allah Ta'ala berbanding kita. Kita tak tahu perkara tersebut. Hadis ke-31, zikir yang kurang daripada 35 saat tetapi mengalahkan zikir lain yang mengambil masa hampir 2 jam. Tu. Zikir sekadar 30 saat je, tapi boleh mengalahkan zikir lain yang dibuat hampir 2 jam. Kita baca hadisnya. An Juwairiyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shalla subha wa hiya fi masjidiha thumma raja'a ba'da an adha wa hiya jalisatun faqala ma zilti 'ala al-hal allati faraqtuki 'alayha qalat na'am qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqad qultu ba'daki 4 kalimatin 3 marrat law wuzinat bima qulti منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رواه مسلم. Terjemahan hadis daripada Sayyidatina Juwairiyah bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar daripada sisi beliau pada awal pagi ketika baginda telah bersolat subuh dalam keadaan beliau berada di tempat sujud beliau. Jadi satu ketika Rasulullah keluar daripada rumah Juwairiyah. Sedangkan ketika itu Sayyidatina Juwairiyah sedang berada di tempat sujud. Kemudian baginda telah pulang selepas baginda telah berada di dalam waktu duha. Jadi keluar selepas solat subuh dan kembali ke rumah ketika waktu duha. Dalam keadaan beliau iaitu Sayyidatina Juwairiyah masih duduk di tempat sujud beliau. Jadi ketika Nabi balik tu, Nabi dapati isteri beliau, isteri baginda Sayyidatina Juwairiyah masih duduk di tempat sujud tersebut berzikir. Lalu baginda telah bersabda, anda masih lagi di dalam keadaan yang saya telah meninggalkan anda pagi tadi sewaktu anda berada di dalam keadaan tersebut. Beliau berkata, ya. Jadi Nabi tanya, kamu masih di sini di tempat sujud? Tak. Masa aku keluar, kamu di situ. Masa aku balik pun kamu masih di situ? Maka dia jawab, ya Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya saya telah berkata selepas saya berpindah dengan anda akan 4 kalimat sebanyak 3 kali. Selepas saya keluar daripada rumah ni, saya ucapkan 1 kalimah sebanyak 4 kali, ataupun saya ucapkan 4 kalimah sebanyak 3 kali. Kalaulah kalimah-kalimah itu telah ditimbang dengan apa yang anda telah sebutkan semenjak siang tadi, nescaya kalimah-kalimah tersebut telah mengalahkan berat apa yang anda telah sebutkan. 4 kalimah tersebut adalah Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Kita baca 3 kali lah sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Yang bermaksud Maha Suci Allah dalam keadaan saya memujinya dengan pujian terhadapnya sebanyak bilangan makhluknya,
selama wujudnya keredaan dirinya terhadap makhluknya, seberat arasnya dan sebanyak bilangan kalimah-kalimahnya. Jadi dalam hadis ini, dalam zikir ini diberitahu, saya memuji Allah. Tak. Memuji Allah tu banyak mana? Ada khalqih, sebanyak makhluk yang diciptakan oleh Allah. Juga sebanyak keredaan Allah kepada para makhluk. Juga sebanyak beratnya arash. Juga sebanyak kalimah-kalimah Allah Ta'ala. Jadi banyak sungguhlah. Tak pujian-pujian yang disebut oleh kita kepada Allah Ta'ala. Jadi walaupun satu zikir, tapi zikir itu menyamai beratus juta zikir. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim radhiyallahu ta'ala anhu. Pengajaran hadis, zikir yang begitu murah, bukan murah, zikir yang begitu mudah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat istimewa kerana dengan membacanya sebanyak 3 kali sahaja, pahala yang bakal diberikan kepada orang yang berzikir tersebut akan mengatasi pahala zikir-zikir yang telah diucapkan oleh isteri baginda Sayyidatina Juwairiyah binti Al-Harith radhiyallahu anhuma dalam tempoh sekitar 2 jam. 2 jam ni kita agak-agak lah. Selepas daripada subuh dan Nabi balik ketika waktu duha. Jadi lebih kurang 2 jam. Sitina Juwairiyah berzikir. Kemudian Nabi bagi tahu apa yang kamu zikirkan itu pahalanya sama dengan pahala yang telah aku dapat bila mana aku berzikir dengan 4 kalimah sebanyak 3 kali. Boleh? Zikir yang hendaklah dibaca sebanyak 3 kali ini berbunyi tadilah subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Yang kedua, Fadilat Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani Al-Husaini hafizahullah ta'ala sewaktu menghuraikan hadis ini menyatakan bahawa kaum ibu yang sibuk menguruskan rumah dan keluarga tidak sepatutnya meninggalkan tanggungjawab mereka tersebut semata-mata kerana ingin berzikir kepada Allah. Itu murabbi. Kalau murabba lain, murabba ni jenis jam. Jam yang kita makan tu kita panggil murabba. Kalau guru murabba, dia akan bagi satu nasihat yang menyampaikan peranda rumah tangga. Kamu sepatutnya sebagai seorang isteri kena banyak berzikir, walaupun menyebabkan tugas asal kamu terjejas. Tak, mana penting Allah ke suami kamu main buah tu. Tak. Akhir sekali bergaduh suami isteri. Tapi seorang guru yang faham dengan agama dengan sangat baik bagi tahu, kamu wahai isteri tak perlu pun untuk tinggalkan tanggungjawab sebagai isteri. Tak memasak, kemas rumah, basuh baju, apa-apa yang sepatutnya kamu buat. Tak. Kamu kena buat. Lepas tu nak berzikir, zikir dengan doa ni yang kita sebut ni. Walaupun ringkas tapi pahalanya sangat besar. Boleh. Itu murabbi. Namun demi supaya mereka juga dapat membasahkan lidah mereka dengan menyebut nama Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kaum ibu zikir di atas yang ucapannya sangat mudah namun pahalanya sangat tinggi dan besar di sisi Allah Ta'ala. Jadi kita boleh ajar isteri kita ni. Kita ajar isteri kita supaya berzikir dengan zikir ini. Apa zikirnya? Subhanallah wa bihamdih adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Pahalanya menyamai pahala berzikir selama 2 jam. Boleh. Tanpa kita sebagai isteri memberi alasan tidak melakukan kerja rumah, sebab nak rapat, nak berzikir kepada Allah. Boleh insya-Allah. Hadis ke-32. Hadis ke-32. Siapa-siapa yang tengok ni jangan salah sangka saya sekarang di kuarantin. Kesnya ialah anak saya tu duduk di taska di satu tempat lah di Malaysia ni. Tak. Pengasuhnya tu positif. Bila pengasuhnya positif, maka yang dijaga kena swab lah.
Walaupun anak saya di swab dan negatif, tapi ada swab kali kedua pada hari Selasa. Moga-moga negatif jugalah. Ala kulli hal, saya kena kuarantin sampai 9 bulan, 8 bulan dah. 8 bulan dah. Jadi jangan bersangka buruk lah. Saya memang tak pergi sekolah ni, duduk rumah. Tapi kasmet jugalah. Yang online tu saya akan kasmet. Yang boleh mengajar online, saya akan mengajar online lah. Cuma ada pelajar dekat sekolah tu memang kelas tu memang tak ajar lah. Disuruh guru-guru yang lain yang ganti, insyaAllah. Hadis ke-32, zikir yang pahalanya menyamai pahala membebaskan 10 orang hamba. Tadi hadis membincangkan tentang zikir selama 25 saat menyamai pahala berzikir sebanyak 2 jam. Sekarang ni zikir yang menyamai pahalanya dengan pahala membebaskan 10 orang hamba. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmin 100 marrah kanat lahu adla 10 riqabin wa kutiba lahu 100 hasanatin wa muhiyat anhu 100 sayyi'atin wa kanat lahu hirzan minasyaitan yawmahu dhalika hatta yumsi ataupun hatta yumsiya. Mansub dengan apa? Dengan an mudmarah. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa bihi illa rajulun amila aktsara minhu, rawahu al-Bukhari. Terjemahan hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa sesungguhnya baginda Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda, barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir yang kita baca selepas sembahyang. Tiada Tuhan selain Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya. Baginya sahajalah segala kerajaan. Kerajaan ini milik Allah Ta'ala. Dan baginya sahajalah segala pujian. Dia, iaitu Allah, atas setiap sesuatu adalah maha berkuasa. Jadi bila kita baca zikir tersebut pada waktu siang sebanyak 100 kali, zikir tersebut telah menjadi baginya menyamai pahala memerdekakan 10 tengkuk. Maknanya 10 hamba sahaja lah. Bukan memerdekakan tengkuk sahaja, tidak. Ini mimbabi majas. Itlaq al-juz wa urida bihil kul. Disebut sebahagian tapi dikehendaki daripadanya keseluruhan hamba tersebut. Jadi disebut tengkuk, tapi yang dikehendakilah satu badan orang tu dibebaskan. Telah ditulis baginya 100 kebaikan, telah dipadamkan daripadanya 100 kejahatan, dan zikir tersebut telah menjadi pembenteng baginya daripada syaitan. Bermula pada siangnya itu sehinggalah dia menemui akhir waktu petang. Tidak akan ada seorang pun yang dapat mendatangkan zikir yang lebih afdal daripada apa yang telah didatangkan olehnya, melainkan seorang lelaki yang telah mengamalkan zikir tersebut dengan bilangan yang lebih banyak daripadanya. Jadi disebut dalam hadis, kalau ada orang tu berzikir 1 kali dengan zikir ni, tak ada orang dah boleh menandingi dia pada sudut pahala. Kecuali orang lain yang sama-sama berzikir dengan zikir itu, malah ditambah 200, 300. Maka pahala yang tambah tu lebih lah daripada pahala orang yang sekadar berzikir 1 kali. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Okey. Pengajaran hadis. Yang pertama, menerusi hadis ini, tahulah kita ganjaran zikir di atas apabila dibaca pada waktu siang adalah ada 4 ganjaran. Pertama, diberikan ganjaran pahala seakan-akan dia telah membebaskan 10 orang hamba sahaya. Itu yang pertama. 10 orang hamba sahaya ni, seorang-seorang hamba tu bukan murah. Tak, kena hak molek, comel molek, badan kuat dan sebagainya. Main ratus ribu juga lah kot satu-satu hamba tu, kalau kita convert pada nilai hari ni. Diberikan 100 pahala, diampunkan 100 dosa. Allah menjaganya. Yang keempat, Allah menjaganya daripada terkena kejahatan syaitan seperti sihir dan penyakit disebabkan ain, pandangan mata yang dengki, bermula dari awal pagi sehinggalah akhir siang. Yang kedua,
Antara kelebihan zikir di atas adalah orang yang berzikir dengannya akan mendapat pahala, menyamai pahala seseorang yang telah membebaskan 10 orang hamba. Al-Imam Al-Bukhari menerusi jalur sanad beliau telah meriwayatkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Man a'taqa raqabatan muslimatan a'taqa Allahu bi kulli udwin minhu udwan minan nar, hatta farjahu bi farjih." Yang bermaksud daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada baginda Nabi alaihi salatu wasallam telah bersabda, barang siapa yang telah membebaskan satu tengkuk, iaitu seorang hamba sahaya yang beragama Islam, daripada belenggu penghambaan, maka dengan sebab setiap satu anggota daripada tubuh sang hamba yang telah dibebaskan, Allah Ta'ala telah membebaskan orang yang membebaskan hamba tersebut daripada api neraka, sehingga kan kemaluannya pun akan dibebaskan oleh Allah daripada api neraka dengan sebab kemaluan si hamba yang telah dibebaskan olehnya daripada penghambaan. Kat sini Nabi sebut, bila mana kita bebaskan seorang hamba, setiap anggota yang kita bebaskan tu, Allah Ta'ala akan bebaskan anggota kita daripada api neraka. Jadi bila kita bebaskan seorang, maknanya kita bebaskan seluruh anggota dia daripada penghambaan. Allah Ta'ala juga akan bebaskan seluruh anggota kita daripada penghambaan. Jadi itu fadilat bebaskan hamba. Lepas tu disebut dalam hadis ni, siapa-siapa yang baca zikir ini 100 kali, Allah Ta'ala bagi 10 pahala membebaskan hamba. Maknanya 10 kali yang Ta'ala bebaskan kita daripada api neraka Allah Ta'ala. Kena beramal lah ni. Kan cakap saja tak jadi. Sekurang-kurangnya sekali lepas baca hadis tak? InsyaAllah kita buat lepas ni. Tu. InsyaAllah kita ni lemah sangat iman ni. Baca kelebihan, tahu kelebihan, tak buat-buat pun. Sajalah. Kalaulah hanya dengan sebab membebaskan seorang hamba muslim pun sudah sehebat ini ganjarannya semula. Kalaulah hanya dengan sebab membebaskan seorang hamba muslim pun sudah sehebat ini ganjarannya. Nada tu lain sikit tak? Maka bagaimanakah pula dengan ganjaran orang yang berzikir dengan zikir di atas, yang ganjarannya menyamai ganjaran orang yang telah membebaskan 10 orang hamba sahaya. Bagus kitab ni. Maka dengan barakah zikir di atas, orang yang mengamalkan akan dijauhkan sama sekali daripada dihumbankan ke dalam api neraka. Sama-sama kita amalkan insya-Allah. Yang ketiga, zikir ini juga seharusnya dibaca pada waktu petang agar kelebihan zikir ini dapat diperolehi sepanjang malam, sebagaimana yang diamalkan oleh pengamal tarikat As-Siddiqiyah Ad-Darqawiyah Asyadzuliyah. Ini tarikat, kalau tak silap, tarikat Syekh Yusri Jabr. Tu. Jadi diamalkan pada waktu siang, waktu malam. Boleh? Tarikat ni satu jalan, tariq, satu jalan untuk kita menuju kepada Allah Ta'ala. Bukan wajib masuk tarikat, tak, tapi satu jalan supaya lebih teratur, ada orang bimbing kita. Waktu ni zikir ni, waktu ni zikir ni, waktu ni buat tu. Tak. Tu. Cumanya kena cari guru yang betul-betul murabbi lah. Dan nak cari guru murabbi hari ni sangat-sangat susah. Tak. Dan para ulama sebut, bila tidak ada guru murabbi, maka gantilah dengan selawat. Banyakkan selawat, insya-Allah selawat itu ganti sebagai guru murabbi bagi kita. Tak. Jadi kita sebut nak cari guru murabbi tu susah. Tapi ada. Okey. Saya bukan guru murabbi lah. Jangan kata saya ni murabbi pula, tak. Murabbi dengan makna hati dah selesai daripada sifat-sifat tak elok, sangat menjaga syariat dengan baik, amalannya sangat baik, sangat banyak. Tak. Kemudian ada kelayakan untuk membimbing orang lain. Kelayakan membimbing ni maknanya membimbing hati untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Bukan membimbing mengajar nahu. Yang tu saya retilah sikit-sikit. Nahu, sarah, mantik, retilah sikit-sikit. Tapi nak membimbing hati, bukan sayalah orangnya. Boleh? Guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani Al-Husaidi menyatakan kepada kami bahawa sekiranya seseorang yang mengamalkan zikir ini ditimpa penyakit yang seolah-olah berpunca daripada sihir, maka ketahuilah bahawa penyakit itu bukan hasil daripada sihir, sebaliknya merupakan ketentuan dan ujian daripada Allah Ta'ala. Jadi bila kita baca zikir ini, dijanjikan dilindung daripada sihir. Maka Syekh Yusri sebut, kalau
ada juga datang penyakit kepada kita dan kita sangka itu sihir, maka ketahuilah itu bukan sihir. Itu sekadar satu penyakit yang didatangkan daripada Allah kepada kita sebagai satu ujian, tapi bukan sihir. Maka dia hendaklah bersabar menghadapi ujian dan dia hendaklah terus berusaha mengubati penyakitnya. Tu. Boleh. Kita baca lagi lah. Berapa jam? Sikit lagi kita baca. Waalaikumsalam. Tak ada. Hadis ke-33. Kita khatamkan hari inilah insya-Allah. Tengah hari ke malam ni. Tak banyak dah kitab ni pun. Lagi pun kita baca macam tu je. Tanpa syarah yang luas. Bangun dah. Zikir penutup majlis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jalasa fi majlisin fakathura fihi laghatuh faqala qabla an yaquma min majlisihi dhalika subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dhalik rawahu Tirmizi. Terjemahan hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang telah duduk di dalam satu majlis lalu banyaklah suara bisingnya di dalam majlis tersebut. Lantas dia telah berkata sebelum dia bangun daripada majlisnya itu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang bermaksud, maha suci dikau ya Allah, dalam keadaan saya memujimu dengan pujian untukmu. Saya bersaksi bahawa tiada Tuhan melain dikau. Saya memohon keampunanmu dan saya bertaubat kepadamu. Okay. Bila dibaca doa tadi, selepas daripada habis majlis, majlis zikir ke majlis ta'lim ke, melainkan nescaya telah diampunkan baginya apa sahaja dosanya yang telah ada di dalam majlisnya itu. Jadi kita buat satu majlis, kita tutup dengan zikir itu, supaya dosa-dosa yang berlaku dalam majlis diampunkan oleh Allah Ta'ala. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Pengajaran hadis ini memberitahu kepada kita cara menggugurkan dosa yang berlaku di dalam satu majlis. Ini kerana dalam suatu majlis kadang-kadang berlaku pelbagai dosa yang kita lakukan sepanjang majlis tersebut berlangsung. Maka setelah kita ingin beredar meninggalkan majlis tersebut, ucaplah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa yang sama kita bacalah selepas daripada berakhirnya majlis. Yang kedua, Islam mahukan sebarang majlis yang dilakukan oleh seseorang Muslim adalah majlis yang ada padanya zikir mengingati Allah. Sangat tidak patut sekiranya majlis yang diadakan oleh seorang Muslim adalah majlis yang dicemari dengan maksiat kepada Allah Ta'ala. Al-Imam At-Tirmizi ada meriwayatkan seuntai hadis dengan sanad beliau. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkuru Allah fihi ataupun lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tiratan fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Yang bermaksud daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak duduk satu kumpulan di dalam satu majlis dalam keadaan mereka tidak menyebut nama Allah di dalamnya dan mereka tidak juga berselawat ke atas nabinya, melainkan nescaya telah ditimpakan ke atas mereka tirah. Apa makna tirah? Menurut Imam At-Tirmizi, tirah bermaksud penyesalan. Menurut beliau lagi, ada di kalangan ahli ilmu yang mengatakan bahawa tirah adalah api neraka. Jadi bila satu majlis berlangsung, padanya tidak disebut nama Allah, tidak disebut nama Rasulullah, tidak ada selawat ke atas baginda Nabi, maka Allah Ta'ala sebut ataupun Nabi sebut ke atas mereka itu tirah. Tirah ialah penyesalan. Sebahagian kata tirah ialah api neraka, na'udzubillah. Maka sekiranya dia telah mengkehendaki,
nescaya dia telah mengazab mereka. Sekiranya dia telah mengkehendaki juga, nescaya dia telah mengampunkan buat mereka. Boleh? Okey, ya Rabbi. Nak habis dah. Bacalah sikit lagi. Hadis ke-34, kelebihan memuji Allah selepas makan dan minum. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alayha aw yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alayha. Rawahu Muslimun. Terjemahan hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah benar-benar meredai seorang hamba yang makan sebanyak sekali makan lalu dia memujinya atas sebab sekali makan tersebut, atau dia minum sebanyak sekali minum lalu dia memujinya atas sebab sekali minum tersebut. Jadi nak dapat keredaan Allah dalam hadis ini beritahu sangat mudah. Lepas kita makan, kita puji Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan redha. Hadis riwayat Imam Muslim. Pengajaran hadis, Allah menyukai dan meredai para hamba-Nya yang berterima kasih kepadanya atas segala nikmat yang diberikannya kepada para hamba-Nya. Hanya dengan mengucapkan terima kasih kepada Allah atas nikmat makanan dan minuman ketika seseorang itu selesai makan dan minum pun sudah dapat menyebabkan pelakunya memperolehi ganjaran yang sangat besar, iaitu keredaan Allah Ta'ala. Namun sedikit sangat para hamba Allah Ta'ala yang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Ini kita cubalah, jangan lupa. Selepas daripada makan, kita berdoa. Sebenarnya banyak sangat perkara-perkara sunnah yang kita tinggal. Perkara-perkara sunnah yang simple-simple, yang kita tak perlu sebutlah perjuangan menentang kufar Quraisy ataupun kufar Israel dan sebagainya, tak perlu. Yang ni mudah kita fail lah. Nak amal dengan hadis-hadis yang mudah-mudah, yang simple-simple. Doa selepas selesai qada hajat, doa sebelum masuk tandas, selepas makan, sebelum makan. Tak. Adab-adab yang kita buat tiap-tiap hari, perkara-perkara yang kita buat tiap-tiap hari pun kita terlepas banyak perkara jauh daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu berjihad kat situ dulu. Kita sama-sama berjihad kat situ dulu sebelum berfikir untuk berjihad menegakkan apa tu, tak sebutlah. Kita baca. Menerusi hadis-hadis yang pelbagai, kita dapat mengetahui cara pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita setelah baginda selesai makan dan minum seperti berikut. Tadi hadis Nabi tentang zikir-zikir yang wajar kita baca selepas daripada makan. Disebut kat sini 3. Pertama, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang memberi kami makan dan memberi kami minum dan menjadikan kami daripada golongan orang yang menyerah diri, iaitu orang Islam. Yang kedua, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih khairan muwadda'in wa la mustaghna anhu rabbuna. Yang ketiga, alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Maka seeloknya kita menyebut ketiga-tiga pujian ini setelah kita selesai makan atau minum. Okey, selesai kat situ hadis 35. Bacalah hadis 35 sekali lagi majlis kita khatamkan. Mendoakan, hadis yang ke-35, mendoakan kebaikan seseorang tanpa pengetahuannya. Tak, pada penonton, doakan saya tanpa pengetahuan saya. Saya mendoakan tuan-puan tanpa pengetahuan tuan-puan. Apakah ganjarannya? An Safwan wa huwa ibnu Abdullah ibn Safwan wa kanat tahtahu ad-Darda'u qala qadimtu Syama fa ataitu Abu ad-Darda'i fi manzilihi falam ajiduhu wa wajadtu ad-Darda'i faqalat aturidu al-hajj al-'am ataupun aturidu al-hajj al-'ama faqultu na'am. قالت فادعوا الله لنا بخير فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة
inda ra'sihi malakun muwakkal kullama da'a li akhihi bi khair qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimithlin rawahu Muslimun. Terjemahan hadis daripada Safwan, beliau adalah anak lelaki Sayyidina Abdullah bin Safwan. Jadinya daripada Safwan. Safwan ini, Sayyidina Safwan merupakan anak kepada Sayyidina Abdullah bin Safwan. Nama berulang-ulang. Jadi ayahnya Abdullah bin Safwan. Safwan tu nama atuk. Abdullah bin Safwan ni bagi nama anak dia dengan nama atuk dia, iaitu Safwan. Di bawah tanggungjawab Safwan adalah isteri beliau yang bernama Ad-Darda, yang merupakan anak perempuan Sayyidina Abi Darda. Safwan telah berkata. Jadi Safwan ini tak berkahwin dengan anak kepada Abu Darda. Yang bernama siapa? Tak sebut kat sini. Dia disebut Ummad Darda. Yang disebut Ummad Darda. Saya telah tiba di Syam. Safwan telah berkata, saya telah tiba di Syam, lalu saya telah mendatangi Sayyidina Abu Darda di rumah beliau. Dia pergi jumpa dengan ayah mertua dia. Namun saya tidak mendapati beliau ada di dalam rumah. Saya hanya telah mendapati Sayyidina Ummad Darda. Lalu beliau telah berkata, adakah anda mahu menunaikan haji pada tahun ini? Maka saya telah berkata, ya. Beliau telah berkata, maka berdoalah kepada Allah buat kami dengan kebaikan, kerana sesungguhnya baginda Nabi SAW satu ketika dahulu bersabda SAW, doa seorang lelaki Muslim untuk saudaranya tanpa pengetahuannya adalah mustajab. Ni doa mustajab. Kita minta sahabat kita doakan kita, dan didoakan kita tanpa kita tahu. Di sisi kepala orang yang berdoa ada seorang malaikat yang diwakilkan oleh Allah Ta'ala. Setiap kali dia telah berdoa buat saudaranya dengan kebaikan, malaikat yang diwakilkan untuknya tersebut telah berkata amin. Dan bagi anda juga seperti apa yang telah anda doakan untuk saudara anda. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jadi bila kita doa kebaikan untuk orang lain tanpa pengetahuan orang lain, malaikat ada di kepala kita ni, wakil daripada Allah Ta'ala. Malaikat tu juga akan sebut walaka bimislin, kamu juga akan dapat perkara yang sama. Tak? Malaikat akan sebut amin, malaikat akan aminkan doa kita, dan malaikat sebut walaka bimislin, kamu juga akan dapat apa yang kamu minta untuk sahabat kamu tu. Tak? Pengajaran hadis ada 4. Kita hendaklah mendoakan orang lain dengan kebaikan dalam keadaan orang yang didoakan tidak mengetahui apa yang kita mendoakan. Itu satu. Tak jadi doakan kebaikan untuk orang lain. Bukan doakan kebinasaan. Kita ini sentiasa doakan kebinasaan. Kita maki orang tu, caci orang ni, terutama di media sosial lah. Tak. Yang tu tidak ada batas. Masing-masing boleh tulis, ucap apa yang mereka nak tulis dan ucapkan. Dan semua tu akan ditimbang lah di akhirat kelak. Yang kedua, Allah yang Maha Penyayang sudah mempersiapkan seorang malaikat khusus yang akan mengaminkan doa tersebut. Ada malaikat khusus yang ada di kepala. Bahkan malaikat tersebut turut mendoakan agar kebaikan yang diminta diberikan juga kepada orang yang mendoakan. Semestinya doa seorang malaikat yang tidak pernah berdosa sama sekali adalah sangat mustajab. 3. Menziarahi ibu dan ayah mertua adalah merupakan ibadah yang besar. Tu. Boleh tak? Tahun ni tak tahu kita balik ke tak raya. Tahun lepas tak balik dah. Kesnya PKP. Tahun ni raya tak balik juga. Tak. Menziarahi ibu dan ayah mertua adalah merupakan ibadah yang besar. Kerana ia bukan semata-mata merupakan satu ziarah, bahkan turut merapatkan hubungan kasih sayang sesama keluarga. Kepada suami kena ambil ihtimam lah tu. Jangan setiap kali raya balik rumah mak ayah kita je. Kena balik juga rumah mak ayah mertua. Kena ada jadual lah. Doa seorang musafir. Yang keempat, doa seorang musafir adalah antara doa yang mustajab. Maka kita hendaklah merebut peluang meminta agar orang yang akan bermusafir ke sesuatu tempat, apatah lagi sekiranya dia bermusafir untuk tujuan ibadah seperti menunaikan haji, agar dia mendoakan kita dengan kebaikan sewaktu dia dalam permusafiran.
Dari doa mustajab antara tempatnya ialah ketika mana seseorang tu musafir. Dah. Lepas tu ketika mana apa? Kita mendoakan kepada kebaikan kepada orang lain. Juga doa tu mustajab untuk diri kita juga. Jadi cukup sekadar itu, insya-Allah pada waktu tengah hari ataupun petang kita akan khatamkan bacaan hadis yang sangat berkah ini. Insya-Allah taala semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca tasbih kafarah tadi tu. Tak baru je baca tadi. Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa yang sedang berlaku dalam majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.